Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni sebenarnya ada berita yang baik sikit tu nak sharekan. Kenapa kita akan tengok adakah ini price bottom, apakah tanda-tanda Bitcoin nak buat pergerakan bottom ataupun price bottom. Sebab apa? Secara fundamental ikutkan adalah ada sedikit yang good news dan juga kalau tengok current market dengan pergerakan Bitcoin dan juga reaction Bitcoin dengan CPI new dan expected di bulan ujung minggu ni ataupun ujung 2 minggu lagi iaitu 25 dan 26 27 kita ada Fed meeting untuk interest rate. Kita tengok apakah reaction Bitcoin. Sekiranya Bitcoin reaction sama seperti mana CPI meaning itu adalah secara fundamental kita tahu adalah condition untuk Bitcoin adalah kita dah berada almost di bottom. So nanti saya akan terangkan di chart untuk lebih detail. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita review market di coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours semalam. So inilah coin market cap. So macam biasa kita akan tengok current total market. So total market currently climb sampai hampir 1 trilion iaitu 939 bilion. So sebelum tengoklah kita berada di 800 bilion lebih. So untuk hari ini kita tengok adalah 939 bilion. Kemudian kita tengok untuk volume 64 bilion, still lagi tak banyak. Mostly kalau kita tengok masa buran ataupun masa bullish momentum kita akan nampak volume tu melebih pada 200 bilion 100 bilion sehari. So apapun dalam bearish market ni memang cakap uncertainty dalam market, tak banyak aku kata buyer yang untuk buy untuk long term. Sebab tu kita tengok aku kata hanyalah sikit saja volume. Kemudian BTC dominant berada di 42.4, Ethereum sikit climb daripada 15 ke 16%. So harga semasa untuk pagi ni ataupun apa yang trending semalam ikutkan Luna 19% tu. Luna Classic naik dengan drastic 9%. Kita akan tengokkan Luna Classic nanti. Ikutkan untuk hari ni ada yang request untuk Polygon, ada Azero, dua orang komen tu, nanti tu akan tengok juga untuk di kuartal Luna Classic. So nanti kita akan tengok di Luna Classic untuk hari ni. Okay, yang ni alright, di apa lagi kita akan tengok untuk Celsius 5.98 spike Celsius dah kuartal 6 bankruptcy. Tak ada lagi kenaikan, tapi kenaikan sikit lah sebab apa ikutkan ada jatuh malam BTC 1.7. So tak kata yang trending. Kemudian kita tengok harga semasa untuk pagi ni. Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada hampir 21k. Dan macam kita expectkan kita ada resistance di 21k. Kalau kita breakout barulah kita nampak ada sedikit momentum untuk ke 23k dan sudah terangkan semalam. So nanti pagi ni kita akan tengok balik adakah price tu nak break ataupun tidak. So untuk di Bitcoin berada dalam tempoh 24 hours dia meningkat hampir 2% iaitu 1.9, tapi weekly still lagi drop iaitu 4.15%. Untuk Ethereum berada di 1.2, peningkatan sebanyak 5.44% iaitu untuk weekly pun dah meningkat punya 1.30. Sebab apa? Ikutkan minggu lepas kita berada di hampir 1k. Untuk minggu ni berada hampir 1.3k. So berlaku peningkatan untuk Ethereum. So lain-lain altcoin kita tengok untuk BNB 1.10, untuk SRP 2.41, Cardano 1.61, Solana 3.16 ke 37.8 dolar. Untuk Dogecoin 2.73. So lain altcoin kita tengok. Okay, tak pasti kenapa yang ni. Mungkin ada something data yang kuat sedikit di coin market cap. Tak masalah, kita akan tengok lain. AVAX 0.8. So tak banyak berlaku peningkatan yang pun. Sebab apa? Macam juga semalam aku kata mostly kita tengok Bitcoin still lagi aku kata berada di kawasan resistance di 21. So nanti kita tengok di chart. So untuk hari ni kita akan tengok di Terra Classic yang untuk kuartal yang request adalah Polygon dan Azero. So untuk hari ni kita akan tengok sedikit news. Sebelum ke news kita akan tengok di Bitcoin iaitu chart Bitcoin apa dah buat. Tu misalkan semalam kita ada monitor berapa pattern iaitu triangle dan journal. Kali kita monitor triangle iaitu continuous pattern untuk drop bawah, sama juga bear flag ini ataupun channel untuk drop ke bawah. So kali kita berada price reaction dengan price di middle. So ini nampak ada berlaku reaction. So normal untuk berlaku reaction. Kenapa? Kita nampak tarik pada swing high ini dan to swing low kita berada di kawasan kita punya bulk resistance iaitu antara mana? Antara Fibonacci adalah 0.7 dan 0.6 Fibonacci. So kawasan kita punya bulk ataupun golden packet untuk tengok kawasan resistance. So ini akan berlaku kuartal rejection kawasan tu. Sekiranya dia breakout ini barulah kita nampak untuk lebih short term kita nampak ini.
dalam tengah ni, kalau breakout ni baru kita akan ada expectation untuk sampai mana. First target kita ada di kawasan triangle ni, break saja triangle ni ada expected untuk kawasan 23, dan apa pun bercakap untuk kita tengok more bullish ataupun more momentum strong untuk naik atas, kita perlu breakout line kuning dulu ataupun macam lah kawasan 23. Kalau breakout 23 ni barulah kita expected next resistance dah berada di 26. So kat sini tak ada sebarang resistance. So meaning break saja 23 barulah kita akan nampak at least untuk pergi ke 26. So apapun even ke 26 pun hanyalah short term pump saja. So adakah akan naik atau tidak bergantung. So tak beli dan tak jual, tak beli dan tak jual sebarang aset kawasan ni. Sebab apa? Zul mau tunggu di kawasan mau below. Sebab apa? Ada expectation untuk drop. Tapi drop pun nampak mungkin hanya berlaku hopefully drop yang last bottom ke 10k adalah kita punya end of the year. So mostly apa yang nampak ni adalah expectation untuk price mostly kan drop sedikit aja, kawasan 17 mungkin dia akan bounce balik, akan berada di kawasan sideway ni. So good untuk berada di kawasan sideway ni sampai apa? Sampailah end of the year sebelum kita bottom, kemudian barulah kita ada price untuk melakukan buran balik. So untuk di Bitcoin inilah pergerakan dengan RSI, stock RSI dah pun berada di oversold. So meaning momentum untuk naik tu dah tak ada. Kemudian di RSI pun consider still lagi ada above 50. So meaning sekiranya kita tengok kuning dan biru ni cross ataupun kita panggil dead cross kat sini, boleh nampak seperti ni, meaning dah kita drop itu drop below 50. So meaning be ready untuk kita ada massive drop balik, iaitu apa ni, rejection ni. So kalau kita tengok rejection ni fail ataupun tidak, so kita boleh tarik Fibonacci swing low to swing high ni, meaning kita akan dapat support kita untuk minor support. So boleh drop di kawasan ini. So sekiranya kita drop kawasan ni, mainly kita akan lost position. Even lost position pun tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada lagi strong support di kawasan ni. So strong support di kawasan ni, so meaning tak perlu kita monitor sangat yang ni. Sebab apa? Kalau draw banyak-banyak pun buat semak je. So now kita tengok adalah expectation price boleh bounce di kawasan ini. So bounce sampai mana? Kalau kita breakout ni, kita tengok macam momentum. Sebab apa? Even channel ini ke bawah pun kita still lagi ada satu lagi channel, iaitu flat di mana antara 23 dan 17. So bagi Zul senang saja untuk analisis. Untuk di Bitcoin ni, kita nak tengok momentum itu strong ataupun tidak untuk naik ke atas adalah bergantung kepada price Bitcoin break di kawasan 23 ataupun di lower yang 17.6. So kita tengok Bitcoin break 23 ke atas, barulah kita akan nampak expectation untuk price more naik atas. Break 17.6 barulah kita akan expect break more ke bawah, iaitu kita ada resistance di kawasan 14k yang ditunggukan untuk expected first DCA Zul untuk long term, dan kawasan bottom expectation di kawasan 10k. So itulah Zul punya analisis untuk long term dan short term untuk pergerakan di sini. So let's go, kita pergi. Sebelum untuk pergi ke chart kuartal Terra Luna, Matic dan kuartal Azero. So apa yang Zul nak share kat sini? So kita tengok sebelum ni, kita back balik, iaitu 10 hari bulan. So 10 hari bulan adalah di kawasan ni. 10 hari bulan apa? 10 hari bulan adalah kuartal CPI, kuartal inflation rate masa bulan 6 itu, iaitu release 10 hari bulan 6. Kita tengok CPI masa 8.6 ataupun inflation 8.6%. So untuk bulan ni kita tengok itu adalah berapa bulan? 24. Sorry, bukan 24, kuartal 14 ataupun 15. 15 hari bulan tu kita tengok price berada di kawasan ni. CPI data kuartal interest rate kuartal keluar dan lebih teruk daripada bulan sebelum ni, iaitu daripada 8.6 naik ke 9.1. So apa yang berlaku di Bitcoin? Bitcoin melakukan peningkatan. Kita tengok sebelum ni kita melakukan dropping. Ini bermakna apa? Secara fundamental kita tengok Bitcoin in good kuartal strong support, meaning dah tak ada lagi penyebab yang akan menjatuh. Even market inflation naik pun adalah consider good untuk kita simpan Bitcoin. Tak apa, kalau anda simpan dalam dolar, apa yang berlaku? Anda akan berlaku pengurangan value. Walaupun dolar melakukan kenaikan, tapi value untuk long term itu berkurangan disebabkan inflation. So meaning untuk Bitcoin adalah antara aset-aset yang untuk kata lawan inflation. Salah another contoh di gold pun ada. So Bitcoin juga adalah salah satu aset yang untuk kata fight untuk inflation. So meaning apa yang berlaku untuk pergerakan ni? Kita nampak strong untuk Bitcoin. So meaning ini bermakna kita dah hampir bottom. Cuma bottom tu tak boleh berada di 20 ataupun sedikit lower lagi. So kita tengok macam mana untuk pergerakan ini. So apapun consider macam cakap sebelum ni, whatever antara 26 ke 15k dah consider good untuk anda DCA, bergantung kepada anda punya portfolio. Macam Zul punya portfolio dah lost 70%. So untuk Zul buy kawasan ni adalah kuartal
agak aku kata tak sesuai untuk hari semua expected untuk drop bawah. Sebab apa, kita still lagi belum lagi berada sembarang tanda untuk bottom di kawasan ini. Price still lagi menunjukkan price adalah continuously untuk drop bawah. Tu meaning untuk Zul adalah Zul holding. Tapi kalau untuk anda yang masih baru dalam market, mungkin baru berjinak-jinak, mungkin baru buat portfolio, consider kawasan 20k ni adalah anda dah boleh buy untuk long term. Cuma janganlah buy banyak, buy dulu maybe 10%. Kemudian kalau kita tengok bulan depan, kalau price still lagi berada di kawasan ni, anda buy lagi 10%. Next month lagi, kalau anda price tu still lagi berada di kawasan ni, anda buy next percent. Dan sekiranya tiba-tiba price tu drop, aku kata bulan seterusnya dah drop ke kawasan ni, anda boleh buy lagi. Sebenarnya anda beli DCA untuk anda punya portfolio berada, average anda hanya akan berada below 20k. So ini below 20k untuk Bitcoin adalah anda punya portfolio memang berada dalam kuartal keadaan yang sihat dan keadaan yang terbaik untuk next bulan. So itu yang Zubir sarankan untuk anda, siapa yang dah kuartal baru dalam market dan siapa yang lama. Yang lama kita layan dulu apa yang ada, sebab apa, kalau drop lagi kita value akan berkurangan. Tu meaning kita akan cuba dapatkan harga slower boleh. Slower boleh mana tu nampak di kawasan 14k dan 10k adalah kita punya point untuk bottom, dan bila sampai kawasan ni kita akan buy heavily. Kemudian bila dia berlaku release bound tu kita akan expected untuk price berada di 26 dan 15k. Masa tu barulah kita akan buy secara monthly untuk di siapa-siapa yang kata portfolio macam Zul, iaitu dalam loss 70%, 50% ataupun anda loss 50% ke atas. So jangan jual. Sebab apa, kalau anda jual anda loss kuartal seluruh aset tu. Sebab apa, kita invest untuk long term. So hanya bersabar saja untuk next bulan lah expectation tahun 2025. So ini tahun 22 sampai 23, 24 adalah masa untuk kita collect aset sebanyak boleh. Jangan fikir pasal value lagi. So itulah untuk di Bitcoin. Kemudian sedikit news untuk di yang ni. Tu ada nampak terbaca dia ni, iaitu kalau kita tengokkan yang ni, mana tak dibaca. Okey, yang ni maknanya di yang ni nampak apa, Bitcoin ETF and open interest from BTC future option follow crypto economy spot market decline. So ini apa maksud? Kita tengok future ataupun leverage ataupun open in kita tahu ETF future ni lebih kurang macam leverage. Kita tak nak yang leverage, kita tak nak in future. Sebab apa, dia hanya merosakkan market. Kita nak Bitcoin ETF spot. So apa tu Bitcoin ETF spot? Sama je macam kita buy spot, kita buy leverage. Beza betul tak? Kita buy spot, kita dapat aset Bitcoin tu, kita boleh simpan dalam wallet. Kalau kita buy leverage, kita hanya masuk position saja. Dan kalau kita boleh liquid ataupun kita boleh loss dalam position kita tu. Kalau kita masuk spot, kalau price jatuh pun kita hanya loss value, tapi asset itu tiada. Still give and time, bila price naik balik kita akan regain balik value. Tapi kalau anda buy di future ataupun leverage ni, kalau price drop anda loss market. Kalau anda target untuk di short, price naik anda loss anda punya asset, anda pun adalah position tu. Ini untuk leverage dan future ni lah tak baik, orang kata tak bagus untuk market secara keseluruhan. So ini berlaku decline, penurunan. So ini kata roughly antara 247 hari total Bitcoin future interest across 12 different cryptocurrency trading platform was 26 billion over the last 8 months. So selama 8 bulan future Bitcoin ni berada di 26 billion. So apa berlaku currently? Future Bitcoin open interest drop hampir 60% kepada daripada 26 ke 10 billion saja. So meaning future ataupun interest ni dah berkurangan. So meaning berkurangan ini bermakna kita tak akan ada untuk berlaku sebarang pergerakan drastik. Meaning untuk quarter stop loss, meaning future ni tahulah bila dia makan stop loss tu dia akan push price drop ke bawah. So meaning bila kita berlaku reduce future dan future open ataupun leverage ni, aku lebih senang nak cakap, kita meaning untuk reason untuk kita drop ke bawah itu dah berkurangan. Sebab tu kita tengok untuk price di market di Bitcoin ni, iaitu kita nampak cakap walaupun kita ada inflation rate tinggi untuk di US, tapi price still lagi melakukan small bounce. So itulah tanda-tandanya kita dah hampir bottom. So kalau anda nak buy di 20, so berdasarkan data tu pun maknanya tu dah terdetik untuk buy di kawasan 20, tapi untuk holding lagi nak tunggu bila nak tunggu Fed meeting. Kenapa Fed meeting? Fed meeting ni akan menunjukkan berapakah percentage untuk interest rate akan dinaikkan. Memang expectation adalah 26.7 ni akan expect 75 base point ataupun 0.75. So meaning sebelum ni kita naik 75%. So untuk bulan ni, bulan 7, 26.7 ni memang dah dijangkakan 75% ataupun 75 base point tu aku kata wajib dah, memang dia akan beritahu. Apa yang untuk tahun ni, aku kata bulan ni sebenarnya
mostly ramai yang expect, even though ni pun expect adalah 1% kenaikan interest rate, meaning daripada 2% terus naik kepada 3% untuk di US market dollar. So meaning bila US market, anda be ready. Untuk Malaysia pun kita dah naik daripada 1.75 naik kepada 2%. 2% currently Bank Negara dah announce pun kat Malaysia punya pun dah 2.25%. Sebab apa? Kita punya inflation di Malaysia adalah 2.8%. So meaning kita punya inflation 2.8%, untuk interest rate kita berada di 2.25. So untuk Malaysia ekonomi sana, inflation dengan interest rate tu balance. Kau tak banyak berlaku aku kata jarak yang jauh. So kalau di US tu tengoklah interest rate dia baru 2%, tapi dia punya inflation dah pun 9.1%. So nampak tu banyak lagi interest rate perlu dinaikkan. Bila interest rate perlu dinaikkan, apa yang akan berlaku dalam market? DSY ataupun dolar akan mengukuh. So macam sebelum ni tu ada analisis kan di DSY, iaitu DSY akan melakukan peningkatan almost ke 123. So kenaikan itu akan menyebabkan Bitcoin akan drop. Kenapa Bitcoin drop? Sebab apa? Dolar mengukuh. Bila dolar mengukuh, apa yang berlaku di kata aset-aset seperti gold sebelum ni adalah expectation akan drop sikit. So sebelum ni yang untuk weekly tu ada stall lagi. Inilah untuk long term. So weekly point breaking kawasan ni adalah kita point target. Point target kita 123 kita ada lower high sini. So meaning legit untuk mengatakan DSY dengan kenaikan interest rate lagi lebih tinggi. Sebab apa macam kali dolar inflation 91 dan interest rate kita untuk dolar barulah berada di 2.2%. So mostly untuk catch up balik kita perlu naik dalam 7% lagi. So meaning kenaikan interest rate yang tinggi tu akan menyebabkan dolar mengukuh. So bila dolar mengukuh, kita nampak kenaikan ke inilah aku kata legit boleh mengatakan. So meaning apa yang berlaku, kita akan tengok gold, kita akan tengok Bitcoin, stock, semua akan ada pun housing, harga rumah, semua akan drop lagi. Sebab tu cakap di Bitcoin semalam ditunjukkan, iaitu Bitcoin masih belum ada tanda-tanda untuk kata buran ataupun reversal pattern. So, apa saja yang ada kat sini semualah menunjukkan continuously price bawah. Kita ada triangle yang mengatakan price untuk drop ke bawah. Kalau kita ada channel ataupun rising channel adalah expected untuk price drop ke bawah. Kita ada flat channel untuk expected price drop bawah, dan kita berada di kawasan di 19 kuartal support, dan seterusnya even di weekly pun sebelum ni. Di weekly kita dah loss, maknanya ikutkan di weekly kita dah loss position. Kemudian untuk 2 minggu ni kita regain balik. Even regain pun candle yang nampak ni tak ada sebarang candle bullish. Dia hanya sideways, ataupun kita nampak di short term ni 4 hours hanyalah untuk sideways sebelum ataupun take break. Kalau ada kejatuhan ni take break sebelum another loss ke bawah. So itulah pergerakan di Bitcoin. So mari kita akan tengok kejatuhan Bitcoin bukan disebabkan Bitcoin weak, hanyalah disebabkan dollar strength. So bila dollar strength, tak katalah bukan saja Bitcoin, stock, gold, aku kata housing, rumah, semuanya akan drop disebabkan dolar mengukuh. So meaning untuk Bitcoin maknanya hampir dah bottom. So meaning untuk mengatakan berada di 10k ataupun 14k tu consider kita punya bottom. So hopefully berlaku end of the year. So expectation kan untuk end of the year barulah kita akan nampak bottom. So berdasarkan circle market kita lah 83%. 83% untuk Bitcoin drop daripada all time high 69, kita akan berada almost di 11.5k. So meaning mungkin ada yang target 10, tapi tu tak target lah betul-betul 10. Even berada di kawasan 14k dan 12k tu dah start heavily buy untuk Bitcoin dan Ethereum. So itulah analisis good news sebenarnya, good pergerakan ni. Apa pun kita akan tengok reaction Bitcoin untuk interest rate. Expectation memang interest rate akan dinaikkan lagi tinggi. Expectation adalah 1%. So kenaikan 1%, kita akan tengok reaction Bitcoin. Sekiranya Bitcoin tak kata still lagi hanya buat pergerakan sideways ataupun maybe drop ke bawah ni, kalau drop bawah ni tu akan grab buy. Tapi kalau Bitcoin still lagi buat sideways kawasan ni, itu bermakna good. Itu kira-kira inflation naik 1%, kemudian Bitcoin hanya still lagi buat pergerakan kawasan ni, ini bermakna itu akan buat pembelian pertama Zul untuk DCA untuk long term. So ini tu akan start buy DCA untuk di kawasan ni. Sebab apa? Ada opportunity bahawa 20 adalah kita punya bottom berdasarkan fundamental. Ya, tapi kita tak menindakkan drop bawah, tak masalah. Zul buy untuk long term. Kalau drop lagi, Zul akan buy lagi heavily untuk long term ataupun collect asset sebanyak boleh untuk Bitcoin dan Ethereum. Altcoin nanti Zul akan beli sebaik saja Bitcoin menunjukkan pattern reversal. So let's go, kita pergi untuk permintaan untuk riwangan komen. Ada yang tanya pasal kuartal ledger, nanti tu akan turun buat sebab yes, Zul dah ada ledger, Zul pun tak pakai lagi, tak sempat lagi nak buat. So nanti Zul akan tengok di Matic. So kita tengok di Matic, apakah berlaku di Matic. So Matic adalah favorite Zul coin juga. So Matic ni dah melakukan kenaikan, dan sebelum ni Zul ada sharekan kita ada resistance di kawasan ni,
iaitu di kawasan 60 dan juga board resistance ni macam cakap sekiranya kita breakout ni meaning kita akan pergi ke next resistance iaitu 1.6 kita berada di $1. So untuk pergi $1 kita perlu breakout dulu yang pertama yang ni. Kita perlu breakout lah 0.74 kali in good condition maknanya sebab apa kalau kita breakout ni as person resisted lah berada sikit di kawasan ni dan 1 pun boleh sampai. So meaning kalau berada kawasan ni kita boleh berlaku balik rejection. So meaning sekiranya Bitcoin gagal break 21 dan gagal pergi ke 23, so meaning 21 kita downtrend balik ke 20k ataupun 19k. So meaning bermakna align dengan kata matik ni, matik currently berada di resistance, RSI pun dah overbought, top RSI pun dah baru overbought. So meaning momentum untuk drop ke bawah tu lebih tinggi berbanding naik atas. So align dengan kita punya kawasan di Bitcoin pun, Bitcoin currently berada di kawasan almost resistance macam juga tadi. Ada possible kalau breakout 21 baru kita akan nampak ada matik juga akan berlaku peningkatan. So untuk long term tak ada salah dijagakan sebab ada holding, tapi untuk short term possibly kita akan ada berlaku peningkatan. Untuk yang ni pun ada sedikit kata cantik ni, kita tengok yang ni pergerakan ni mostly nampak seperti macam kata inverse and shoulder, tapi pun dalam short term kalau inverse shoulder pun price target ni sampai mana, tengok price target point breaking, dah point breaking ni breaking mostly kita nampak almost sampai di kawasan ni. So kawasan ni kelas 1.2. So meaning mungkin kita akan nampak breakout 1.2 for breakout dan kita mula drop balik, dan drop balik bawah 70%, 74%, meaning kita akan nampak massive drop untuk di Matic. So itulah untuk sedikit analisis untuk track market apakah akan berlaku untuk di Matic. So currently Matic adakah good position untuk buy? Bagi Zul untuk long term yes good kita buy, tapi untuk short term kita still lagi ada expectation untuk drop bawah sampai mana at least sampai 16 dan 5 sen. Kalau 5 sen dapat ni memang tu grab 10,000 coin terus, tapi kalau dalam 16 sen adalah point yang tu tunggu. Walaupun Matic ni tak kisah berapa, tapi tu ada target 16 sen dan 5 sen. Itu bergantung kepada Bitcoin. Bila Bitcoin bottom dan macam cakap tu expected di 10k, kalau Bitcoin 10k kita akan nampak Matic, kita akan dapat rezeki di Matic almost dalam 10 sen dan juga 5 sen untuk di Matic. So itulah untuk di Matic. So next adalah A0. So A0 apa berlaku di A0? Nanti tu akan tengok Zero app, tengokkan dia punya market mana di. Okey, kalau ikutkan sini kita tengok dekat Gate.io. So kat ni dia akan tengok di Gate.io. Cuba kita tengok Gate.io. Sebab apa kalau tengokkan di kata ikutkan di trending view tak ada itu. So ini kita akan tengok di Gate.io. So nanti dia akan buka kan. So USD. So ini kita akan tengok market macam mana. So kita akan pergi ke 4 hours. 4 hours kita tengok market. So market currently berada below. Berdasarkan ini. Kita besar sikit. Full screen. So tengok macam mana market currently berada mana. Market berada below support. Kenapa below support? Kalau ikutkan kita draw ni. So nak draw kat mana kan ni? Ikutkan. Okey yang ni ada draw. So ni kita akan draw satu trend line. Yang ni harga opening. Terletak tu ini kita mungkin besar sikit. Boleh besar sikit kat sini. Okey tengok yang ni kot. Okey, kemudian color pun kita keluar color kuning. So ini kita nampak price itu berada below aku kata harga opening ataupun last support. So ini apa maknanya apa? Kita akan nampak price ini sedang lost position. So meaning ialah consider free fall. Sekiranya A0 ni berjaya kembali balik above, nanti tu akan zoom in sikit. Sekiranya A0 berada kembali balik above kawasan kuning ni, good untuk long term. Tapi kalau untuk price itu gagal untuk naik balik, nanti tu akan buat balik. Okey, sekiranya kita tengok A0 ni gagal untuk bertahan above atas ini, meaning kita tengok secara long term ataupun price ni adalah boleh consider free fall. Tu kali kita berada di consider free fall. So nanti tu akan buat sedikit analisis kat sini untuk tengok ke chart. Kita akan ambil di okey, kita akan ambil kita tengok macam mana ada berlaku. Nanti tu akan ambil yang betul yang prefer lah. Kita akan ambil legit punya, tu akan ambil line. So, apa kita nak tengok trend line. Yang ini kalau ikutkan nampak sini boleh draw satu trend line. Kemudian dia akan ambil satu lagi. So ini adalah berlaku apa? Ini kita nampak adalah continuous pattern untuk drop bawah. So macam juga tadi semua price still lagi continue. So ini untuk break ni expectation price boleh drop lagi. Even drop ni tak ada support lah. Kita sebab apa? Kita dah drop below dia punya line ataupun below lantai. So ini untuk ini adalah expectation untuk A0 adalah free fall. Tapi kalau untuk anda dah invest long term, untuk anda tengok price ini anda boleh dapat balik atau tidak. Sekiranya price tu regain balik atas ini kemudian start
climb dan buat lebih higher height pada atas ni. So meaning itu good untuk A0 banyak. Untuk long term dia akan expected coin ni masih boleh bertahan. So meaning untuk anda boleh monitor iaitu pergerakan ni. Kita akan buatkan satu lagi trend line. Untuk trend line yang ini kita tengokkan. So meaning ini dua trend line penting iaitu first price perlu bertahan di atas yang ini. Kemudian kalau breakout ini meaning kita nampak ada opportunity untuk dia regain balik untuk at least di all time high. So anda boleh track pergerakan A0. So hopefully ini dapat membantu lah macam mana nak baca market. So currently kita tengok di A0 ni adalah price consider free fall. So bila free fall tu tak sarankan untuk anda buy. Kalau harga jatuh lower mana pun tu tak sarankan untuk buy. Meaning untuk kita buy tu whatever antara atas ini ataupun tengok yang lebih baik adalah break atas macam cakap break kawasan ini, kemudian price breakout ini, barulah anda boleh buy untuk long term. Tu meaning consider kalau anda dah invest, tak masalah, anda biarkan saja. Kalau nampak perkara green, meaning kita nampak good untuk A0 ni meneruskan perjalanan untuk long term. So itu adalah sedikit analisis di A0. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Apapun good news untuk Bitcoin, maknanya ETF future dah drop, dan apa yang tu expect untuk long term, kita akan dapat ETF spot. So ETF spot ni adalah lebih bagus daripada ETF future. Meaning ETF spot ni dia akan buy, dia tak trade. Dia hanya buy dan simpan. So meaning untuk long term, lu nampak next bulan kita akan nampak banyak ETF spot akan dibuka. So meaning apa berlaku, dia akan drive, dia akan create demand yang tinggi untuk Bitcoin. Dan Bitcoin sendiri pun dah jangan tahu supply dia dah berkurangan. Kita expect dah 19,000 dah ke 19 juta pun dah di mining, hanya tinggal 2 juta lagi. So 2 juta tu bukanlah expect 2 juta, mungkin dah 1 juta dah hilang, mungkin kita tinggal lagi 1 juta lagi Bitcoin untuk di mining. Selepas itu kita akan tengok quarter supply dah tak ada, demand tinggi, apa yang berlaku, Bitcoin akan melakukan kenaikan yang drastik untuk next bulan. So next bulan kita akan expect ada huge pump. Sebab apa? Untuk kali ni kita ada buyer yang besar lah. Kita ada country dah start buy, kita ada company besar pun dah start quarter ambil Bitcoin dan letak dalam dia punya dalam dia punya portfolio. So ini itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda lagi next review iaitu pagi besok malam. Untuk malam ni Sabtu Ahad tak ada live. Tuan-tuan hanya akan update di Discord channel saja. So kalau anda nak dapat update terkini, senang aja anda pergi ke dia punya YouTube channel, kemudian klik button join. Setelah klik button join, anda klik membership, dan dalam membership ni nanti akan ada link untuk ke Discord channel. So guys, itu aja. Apapun good untuk Bitcoin, tu akan tunggu Fed meeting. Dan Fed meeting kalau price Bitcoin still lagi bertahan di kawasan 20, tu akan start buy dia punya first DCA untuk long term, untuk tunggu untuk kita holding dia punya coin ni untuk next position burat lah tahun 2025. So guys, like and subscribe, hit button notification. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.